Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah makalah ilah. Risalah keempat ini ialah pada membicarakan tentang ilah. Ilah yang kita sebut dalam kalimah tauhid, la ilaha. La, tidak. Ilaha, ada Tuhan. Illallahu, malaikat Allah. Ilah tu yang dikatakan Tuhan. Perlu kita fahami dan kita mengerti supaya penafian kita dengan kata la tu nafi sungguh. Apabila kita tidak memahami makna ilah, jadi kita tak tahu apa yang kita nafikan. Apabila kita tidak tahu apa yang kita nafikan, maka isbat illallah, kalimah yang kita nak sabitkan malaikat Allah, tidak sempurna. Sebab lafaz ilah itu yang memberi makna Tuhan tu, apa dia Tuhan sebenar yang mesti kita fahami. Seperti mana kita telah dengar orang Arab Mekah, dia lawan Nabi dengan sebab Nabi nafi ilah. Nabi tolak ilah daripada segala-gala yang lain. Dan Nabi mensabitkan ilah ni hanya berhak dibubuh kepada zat yang bersifat sempurna yang bernama Allah. Pada lain pada tu tidak boleh. Sedangkan orang Arab Mekah faham ilah ni bukan Allah saja. Ilah ni bukan Allah saja. Ilah ni dia guna untuk beberapa perkara yang lain tu. Ilah diguna untuk wali, ilah diguna untuk nabi, ilah diguna untuk malaikat, ilah diguna untuk jin. Cuma Allah tu ilah akbar, ilah yang maha agung. Lain-lain tu ilah-ilah biasa, ilah yang dilantik. Allah ni bagi dia tidak ada sekutu bahagia yang memiliki sifat sempurna, yang memiliki sifat mencipta, yang bersifat wajib ada. Tidak sekutu ada. Dia sekutu di segi pemberian Allah kepada yang lain sifat Tuhan. Itu sekutu. Berarti sifat ilah ni Allah telah bagi dah kepada lain-lain pada dia. Allah telah bagi ilah kepada Nabi, Allah telah bagi ilah kepada wali, Allah telah bagi ilah kepada malaikat, kepada jin. Oleh kerana empat golongan ni telah memperolehi ilah daripada Allah, maka mereka juga berhak diseru tugasan-tugasan Tuhan ni diberi kepada Nabi, diberi kepada wali, diberi kepada malaikat, diberi kepada jin. Maka mereka-mereka ini juga berhak diseru. Dan mereka berpahaman perkara-perkara remeh-temeh kecil pada ini saja perlu kita seru. Nanti hal besar-besar Allah Ta'ala. Lafaz ilah yang dipahami oleh orang Mekah, tugasan-tugasan Allah. Dengan lafaz lain kita boleh sebut iaitu sifat khusus yang hanya ada pada Allah ni, Allah bagi juga pada empat perkara ni. Bagi orang Mekah dia faham sifat khusus yang ada pada Allah, Allah bagi juga sebagai anugerah. Allah bagi pada wali, Allah bagi pada nabi, jin dan mereka. Dia sifat Allah, Allah bagi ke dia. Maka apabila Nabi SAW melaungkan kalimah tauhid, la ilaha illallah, tidak ada memiliki sifat-sifat ilah ini
malaikat Allah juga memiliki sifat ini, yakni dia tidak bagi pun sifat ini kepada sesiapa. Sifat ini, sifat ilah ini dia saja miliki. Dengan sebab tu orang Arab lawan dia. Sebab tu orang Arab lawan dia. Sebab ilah diri dia faham dia bahasa dia. Jadi kita ni yang jadi masalahnya, kita tidak faham masalah ilah ni. Sebab tu buat kita apabila suruh Nabi, suruh wali, apa yang kita buat ni atas rasa kita telah faham masalah ilah tu, pergi kepada perkara-perkara ni. Jadi penafian kita la ilaha tu tak sampai mana pun. Mana kita jijak kita kalimah ilah, sebab dia bahasa Arab. Lepas tu kita tidak belajar. Lainlah kalau kita belajar. Jadi penafian ilah, la ilaha illallah, tapi masa yang sama dia suruh jin. La ilaha illallah, dalam masa yang sama seru Jibril, malaikat. La ilaha illallah, dalam masa yang sama seru Nabi, roh Nabi, seru wali dan sebagainya. Kenapa dia suruh? Kerana dia tidak mengerti dan memahami ilah. Tengok, yakni dalam bahasa Melayunya disebut Tuhan, atau lafaz ilah ini lafaz yang diberi makna Tuhan. Termasuk Tuhan sini tugas-tugas Tuhan, sifat-sifat khusus Tuhan. Ilah ni mana tugas-tugas Tuhan, sifat-sifat khusus Tuhan. Dan Tuhan ini yang disebutkan dalam Al-Quran itu sebenarnya memberi suatu makna yang sangat-sangat difahami oleh orang Arab musyrikin Mekah, tidak difahami oleh orang Melayu. Tuhan ini yang disebutkan dalam Al-Quran dengan lafaz ilah itu sebenarnya memberi suatu makna. Orang Arab Mekah faham makna ni, yang orang Melayu tidak faham. Sebab itulah bila la ilaha, ia marah sampai perang pedang berterusan sehingga satu tempoh yang panjang. Bukan kerana lain, perkara-perkara lain walaupun dia mentah juga Nabi, itu sampingnya. Biasa dia cok Nabi ni, orang menentang pahaman ni. Orang bukan cok pada Nabi, kumpulan Nabi ni menentang pahaman ni. Lepas tu apa-apa perbuatan lain ikuran daripada tak suruh pahaman, dia belakang. Nabi kata hak ni tak kena, tengok tu pun tak kena, hak ni pun tak kena. Yang lain-lain daripada amalan ke, perkara-perkara ke, cara-cara ke yang tidak serupa dengan amalan-amalan dia selama ini, tu ikuran daripada dia menentang Nabi atas rasa lafaz ilah. Sebab itulah kalimah aja'alal alihata ilahan wahida. Patutkah dia telah menjadikan ilah-ilah yang begitu banyak dikhususkan kepada ilah wahid saja? Inna hadza la syai'un ujab. Seruan ini salah satu yang sangat-sangat pelik. Tak pernah sambung langsung bagi puak kita ni. Mana menyeru kepada ilah yang wahid, menyeru kepada Allah Ta'ala saja yang bersifat ilah. Satu benda pelik bagi orang Mekah, sebab dia tidak faham gitu. Dia apabila tidak faham, maka tidak boleh menjiwai perkara ni. Macam orang kita lah, dia tidak faham Al-Quran, azabun alim pun dia kata bagus. Dia kata bagus kerana keberduaan suara yang dialungkan oleh qari, bunyi itu sedap lah. Tapi tak patut dia kata bagus, tidak patut. Dia kena kata auzubillah min hadzal azab, aku berlindung dengan Allah Ta'ala daripada azab ini. Sebab bunyi itu, alunan tu, suara yang dibuat tu, merdu yang dia dengar tu, azabun alim, dia tak tahu apa. Maka dengan sebab tidak tahu tu, dia pun sambut dengan bagus. Ini sebab orang Melayu tidak tahu bahasa Arab. Azab yang pedih pun bagus. Bagus ni sebab ada suara sedap, bukan atas makna. Seandainya dia tahu, dia mengaji Arab, ini azab ni, apa makna bagus bagi dia?
Bagi dia makna bagus ni bunyi sedap, bukan makna tu sedap. Jadi oleh kerana tu lafaz ilah yang kita duk mengucap, yang kita duk mengatip hari-hari tu, ni kita nak mengaji. Ni salah satu perkara yang kalau kita tidak fahami perkara ni, mana 30 juzuk Al-Quran ni tawar belaka. Penafian-penafian yang kita akan jumpa lepas pada ni pun tidak sentuh pada hati kita. Dan kesalahan-kesalahan akidah yang kita akan tengok ataupun kita tahu daripada masyarakat pun tidak menyebabkan hati kita merasa bimbang, melahirkan fikir. Dan macam mana nak berusaha supaya orang-orang Melayu yang tidak faham lafaz ilah ni difahamkan mereka, sehingga apa yang dia sebut itu dia faham. Apabila lafaz ilah ni dia faham, maka hilanglah syirik-syirik dalam masyarakat Melayu. Tidak lagi dia memuja dan menyeru nama apa sekalipun, dia hanya akan menyeru Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala akan redha dia, suka kepada dia. Jadi kita yang menyebabkan mereka ni sedar dan berubah ni juga akan diredai oleh Allah Taala. Kerana hamba aku telah ajar kepada hamba aku yang lain kena aku, yang menyebabkan semua amalan dia jadi sah lah, dan dia akan jadi golongan yang makbul di sisi Allah Taala. Di atas kefahaman mereka itu, apabila Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi, maka laungan dakwah Nabi setelah diajar oleh Allah Ta'ala untuk bawa orang Arab Mekah yang telah begitu jauh tersasar daripada syariat, baik di segi ibadat, baik di segi budaya dan akhlak, tidak jadi manusia yang sebenar, manusia yang lari pada fitrah. Jadi Allah ajar kepada Nabi dengan wahyu, bukan dengan cara buat baik semata-mata, bahkan ajak mereka kepada memperbetulkan akidah. Minta orang Arab Mekah betul akidah, hak lain itu jadi betul lah. Dia akan berubah lah. Apabila dia mengenali Allah sahaja yang berhak disuruh dan dipuja, hukum Allah sahaja yang berhak dipatuhi dan ditaati, maka apa lagi akan wujud pada manusia di segi penderakaan? Mana tidak akan wujud lagi lah penderakaan. Oleh kerana Nabi besar Muhammad SAW diajar oleh Allah Ta'ala, ajak orang Mekah dengan laungan yang sama saja yang pernah dilaung oleh Nabi-Nabi lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan kita akan baca dalam Quran ni laungan yang sama. Apa ya? Ya ayuhan nas, wahai manusia Mekah semua, qulu la ilaha illallah, kamu ucaplah dengan lidah dan terimalah dengan hati. Sini terjemahan dia qulu ni bukan dengan lidah saja ni. Sebab dalam bahasa Arab qala yaqulu satu kalimah yang memberi makna banyak. Orang Arab ni dia faham kalimah qala ni bermakna isyarat, bermakna lafaz lidah saja, bermakna lidah beserta akidah. Orang Arab dia faham banyak. Dia bahasa dia ni bukan bahasa kita. Jadi kalau kita duduk mengaji hanya qala yaqulu, dia berkata, dia sedang berkata kan, tidak jejak jugalah. Tidak sampai kepada maksud yang sebenar. Sini qulu ni kamu semua hendaklah ucap dengan lidah dan terima dengan hati. Tidak ada ilah melainkan Allah, nescaya tuflihu, kamu akan dapat kejayaan dunia sampai ke akhirat. Nun ni kita potong, kita bubuh alif. Nun tidak ada sini. Kita potong dia, kita bubuh alif. Tuflihu tanpa nun. Dan ada alif. Ganti alamat. Wahai manusia Mekah semua, wahai anak-anak aku semua, wahai kaum kerabat aku semua, wahai bangsa aku semua yang duduk di Mekah ni, kamu semua sekali ucaplah dengan lidah la ilaha illallah dan yakinlah dengan hati la ilaha illallah. Pasti kamu di dunia akan berjaya, di akhirat juga akan berjaya. Setelah laungan ini dibuat oleh Nabi, sebelum ni orang duk gelar dia Al-Amin, jujur, baik hati semua sekali. Itu sebelum dia ajak kepada la ilaha illallah. Apabila laungan ini dibuat, maka seluruh Arab musyrikin Mekah mula menentang dan membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula tukar perkataan daripada Al-Amin kepada Majnun. Majnun ni kerana marah ya. Kalau tanya Muhammad gila,
akal yang ada pada mereka ni tak boleh menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam gila, tak boleh menerima. Tapi hanya dia tuduh propaganda ya. Macam orang kita nak marah pada kita kacau benar, dia kata kalimah yang dia panggil dia gelak kita kerana nak marah. Bukan benar, tu ada pada kita. Nah, lafaz-lafaz yang dia guna kerana tak mampu nak jawab, dia bergelar, dia kata tu, dia kata ni. Sebenarnya tak ada pun. Apabila laungan ni dibuat, ajakan ini dilakukan oleh Nabi, tak ada lah ada gelak al-amin. Sebab bersentuh dengan kepercayaan dan akidah. Hak sekian lama dia kata boleh, dia patut, dia mesti. Nabi kata tak boleh. Bukan saja tak boleh, bahaya pak, salah, tidak betul. Ni marah ke Tuhan kalau buat gitu. Jadi pertemuan besar, pertemuan yang sangat besar. Mula dari sinilah terjadinya pertemuan akidah hak, akidah yang benar, dan akidah batil, akidah yang salah. Sebab laungan ni belagah hak dalam. Macam kita sampai kita lah ni, kita kata Allah saja, tak boleh tawassul. Mana hak ada faham tawassul marah. Orang tak ada faham tawassul, relax dia. Memang betul pun dia kata. Tapi kalaulah orang itu sudah ada terikat dengan ajaran sesat, mengaji dengan tidak ada kitab, dia tak mau tambah lah. Dia pegang benda yang tidak betul. Apabila kita kata tidak betul, sedangkan dia sudah ketagihan dengan perkara yang salah, tidak mudah dia serah. Dia tidak menyerah mudah-mudah. Dah, dia akan tuduh kita begitu-begini tanpa sebarang bukti dan dalil. Tak boleh nak tunjuk ayat Quran pun, dan tidak boleh tunjuk dengan hadis sahih pun. Tidak ada gabung. Kerah saja hati dia, dan kerah juga kain dia. Itu saja berlaku pertemuan. Yang ni akidah hak ialah tidak membenarkan lafaz ilah yang berarti Tuhan itu berkongsi dengan mana-mana zat yang lain selain pada Allah. Tak boleh berkongsi benarnya. Bahkan lafaz ilah itu hanya sahaja milik zat yang bernama Allah sahaja. Mana boleh berkongsi ilah ni? Orang muka faham, orang Melayu tidak faham. Manakala akidah batil, nama apa tak penting, membenarkan, membolehkan lafaz ilah yang berarti Tuhan itu dikongsi sama oleh zat-zat yang lain di samping zat Allah. Yang lain ni kena ingat nama lafaz pak tu ya. Waktu kita duk ulang perkara yang sama ni, sebab ini nama-nama ni, sifat-sifat ni, golongan-golongan ni yang biasanya digunakan oleh syaitan untuk merosakkan akidah. Roh Nabi, roh wali, malaikat, jin. Hak ni kena lakukan. Sebab tu kita duk ulang-ulang kerana perkara ni berlaku dalam Quran. Kita tak benar-benar tidak ada dalam Quran, jadi payah. Kita ambil dalam Quran, kalau tanya mana ustaz, wali ni Allah sebut. Wali ni nama 5 wali, ni wali dalam Quran maka ni. Hak ni hak salah ni. Hak Nabi banyak sungguh. Malaikat ada juga. Jadi lafaz pak ni kerana Quran sebut. Mana dia nak suruh kita faham hak mana-mana sesat dengan Tuhan ni, hidup puja pak karun ni. Dia tak nak puja aku saja. Mau kamu wahai manusia kena reti. Jadi kita yang mengaji kita Allah kan. Nah, oleh kerana acak kali berdoa Allah beritahu. Syirik saja berapa kali Allah beritahu. Jadi meresap dalam hati kita, jadi kemah, jadi kukuh. Pak Quran ni kita bukan baca sekali, daurah tafsir kita ngaji sekali, tapi ngajar bakal mati ni ngajar. Kita ngaji dengan guru kita 3 kali ya. Lepas tu tanya ngajar banyak kali dah. Jadi apabila kita faham, kerja kita tak boleh sampai akhir hayat. Selama umur kita ada, kita tak boleh kan. Nah. Jadi mengaji ni boleh jadi sehari, boleh jadi 2 kali, boleh jadi 1 kali untuk mantap, untuk kita faham sungguh-sungguh. Lepas tu kita akan terus menghayatinya dengan menyebarkannya. Kalau Allah Ta'ala izin kita satu dunia ni, kita nak supaya setiap manusia boleh menerima la ilaha illallah. Dan dengan sebab tu dia boleh taat segala syariat Allah. Sebelum mati dia akan dapat sesuatu yang Allah nak, yang Allah tutup untuk menghadap Allah Ta'ala. Oleh itu, lafaz ilah adalah perkara pokok serta asas di dalam memahami tuntutan tauhid. Tuntutan tauhid ini merupakan tugas terbesar para nabi. Kerja nabi yang besar sekali, ajak hamba memegang, mempercayai dengan penuh keyakinan tentang akidah ini, iaitu menyampaikan risalah tauhid kepada seluruh kaum, bahkan seluruh umat manusia.
yang ada dalam dunia berbagai-bagai kaum. Yang dikenaki dengan perkataan tuntutan tauhid, yang tuntutan mengesahkan Allah pada perkara ilah. Tuntutan tauhid ini bermakna menuntut supaya hati kita meletak ilah ni sifatnya dimiliki oleh Allah saja. Tak boleh lafaz ilah ni dikongsi dengan apa-apa perkara, termasuk yang 4 itu. Mana-mana ni kalau muka surat 1 ni sudah jelas, tak perlu pun muka surat kedua, muka surat ketiga, tidak perlu pun. Tapi takut kita ni pada masa ni saja nampak, lepas ni tidak nampak, maka banyak juga muka surat. Tapi ni pun risalah ni pun kita ringkas daripada tulis saya ustaz bahasa Urdu campur Arab, daripada 700 muka surat. Dia diajar kita dalam masa 10 hari. Jadi nak jadi boleh dibaca pada orang Melayu untuk dalam masa tempoh 2 hari, maka 700 tu jadi banyak ni ya. Tapi boleh faham juga. Orang Melayu kita pun mudah faham juga. Perkara dia nak tak? Perkara dia nak berserta benda fitrah, benda asli, original. Dia mudah faham. Kecuali hati-hati yang babil ge. Tu Allah Taala tahu, kita tidak tahu. Jadi rata-rata masyarakat Melayu pun daripada 700 muka surat yang kita rekaskan ke dalam beberapa helai ini, mereka boleh menerima seadanya. Tajuk-tajuk dalam masalah ilah. Jadi kita buat tajuk ni nak nampak sikit-sikit lah. Dalam risalah ini akan dijelaskan perkara-perkara berikut. Pertama, ahamiyah, yang berarti kepentingan. Kepentingan tentang memahami apa itu ilah. Masalah ini pun kita terjemah atas dasar bahasa Urdu. Masalah ilah ni kita terjemah ambil daripada bahasa Urdu. Sebab biasa-biasa orang kita bila bunyi masalah ni kerumitan, ada masalah, ada kerumitan. Tapi kita ambil daripada bahasa Urdu, perbahasan masalah bagi bahasa dia. Perbahasan tentang lafaz ilah. Jadi kepentingan perbahasan tentang lafaz ilah. Apa penting sangat duk ngaji bahagian ilah ni? Ni kita akan tanya sikit, lepas tu kita akan jawab. Apa penting? Sebab selama mana seseorang hamba tidak memahami lafaz ilah, maka selama itulah akidah tauhid dia tidak sempurna. Bila dia tanya Tuhan ni apa dia? Tuhan ni bahasa kita, dia tak boleh rayak hak dia nafi, maka tidak sempurna. Kedua, tajuk kedua, kutubun samawiyatun, kitab-kitab yang pernah turun daripada Allah, daripada langit sana. Kitab wahyu pada membicarakan perbahasan tentang ilah. Makna kitab tu bukan Quran saja. Sebut kata kitab daripada Allah yang turun daripada langit, tak dapat tidak masalah ilah ni lah masalah yang diberi penjelasan lebih supaya umat-umat manusia zaman sebelum kita ini menerima dan memahami sungguh-sungguh. Apabila dia menafikan la ilaha illallah tu, dia faham dan jadilah dia hamba Allah yang beriman sungguh. Bukan saja Quran, kitab-kitab lain pun. Yang ketiga, terdapat 4 syubhah. Syubhah bahasa Arab, Melayu kesamaran. Yang ini tidak jelas. 4 perkara yang menyebabkan kesamaran tidak jelas. Tidak jelas ni bagi orang Mekah. Kalau kita orang Melayu jelas tak apa. Kalau sama-sama tidak jelas, untuk kita juga. Ni orang Mekah dulu. Supaya apa yang sama daripada orang Mekah tu dijelaskan, lalu kesamaran apabila hilang, boleh menerimalah la ilaha illallah. Kesamaran mereka 4 perkara. Dan kita bandingkan dengan kita. Kalau kita memiliki kesamaran yang sama, kita dapat penjelasan, iaitu kesamaran yang difahami oleh orang Arab Mekah, yang juga berlaku pada setengah mereka. Bukan semua, setengah.
Hak mana tidak ada kesamaran ni, Nabi ajak terus terima. Tunggu ajak seolahnya. Macam Sayyidina Abu Bakar, apabila Nabi ajak dia, terus terima. Dialah salah orang di antara orang yang tidak ada kesamaran. Dia terus terima. Dia terus ucap la ilaha illallah. Mana tidak cakap banyak. Mana orang yang Nabi dapat dengan mudah, tapi banyak sangat memberi jasa pada Nabi. Yang mana Nabi kata orang lain aku boleh balas jasa Abu Bakar, boleh jadi tak boleh balas jasa dia. Sedangkan masa Nabi ajak dia menjadi ahli tauhid, mudah saja. Dia sebagai sahabat handai Nabi, sayang rapat Nabi. Ditambah pula Abu Bakar radhiyallahu anhu yang bersaing, yang berkawan dengan Nabi ni, dia sudah menerima Nabi dengan sifat ni. Orang yang dia rasa luar biasa dari segi jujur, dari segi kata, budi bicara semua sekali. Oleh kerana dia bersaing rapat ni, dia faham, maka apa-apa saja yang Nabi kata biasa betul berlaku. Jadi hikmah daripada sebalik persahabatan, maka apabila Nabi luar saja kalimah la ilaha illallah pada Sayyidina Abu Bakar, dia terus terima. Ada ramai juga begitu, ajak terima. Begitu juga Sayyidina Ali, sepupu Nabi, terima mudah-mudah. Begitu juga Khadijah, isteri Nabi, terima mudah-mudah. Ini orang-orang yang hak terima mudah lakukan. Orang ni seolah tak ada kesamaran, tapi hak ada kesamaran, semua mati tak boleh terima. Sedangkan dia dalam masa sama tokoh masyarakat. Di antara cerdik pandai yang dirujuk perkara-perkara yang rumit kepada dia boleh selesaikan. Tapi dia boleh selesaikan masalah dunia, dia tak boleh selesai masalah agama dia. Mati dengan kafir gitu. Jadi setengah mereka yang melakukan amalan syirik ada kesamaran, atau beriktikad, mempercayai dengan kepercayaan syirik, dah kesamaran. Jadi orang yang hak dulu ada kesamaran, maka biasanya empat ni lah, empat syubahan, empat kesamaran. Di samping ada lagi kesamaran lain. Dan orang zaman ini pun, zaman kita ni pun, ia ada kesamaran seperti ini. Jadi di atas kesamaran empat itulah biasanya orang-orang musyrikin di zaman ini juga akan terus beriktikad dengan iktikad yang salah. Dan dengan sebab tu perlakuan dia di atas akidah itu, perlakuan dia panggil syirik amali. Iktikad tawali boleh selesai masalah, maka amal lagi kubur berlaku. Iktikad tiga kesalahan, dengar, boleh buat, boleh memahami, boleh buat sesuatu yang dikenaki. Dia iktikad lagu tu tentang seseorang yang telah mati di kalangan wali bagi dia, maka berlakulah amal lagi kubur dan seru. Di kubur itu wali yang telah mati. Kalau tak ada iktikad ni, apa pasal lagi? Tadi perbuatan dan amal ini lahir daripada akidah dan kepercayaan itu. Cuma kesamaran kita umat akhir zaman, dia duk ingat musyrikin pada zaman kita ini duk faham apa yang berlaku pada orang Mekah lain, apa yang berlaku pada kita sekarang ni lain. Apa dia? Biasa-biasa orang ni, orang golongan hak pergi kubur ni, dia duk ingat orang Mekah semua batu. Dia buat batu macam manusia, cokor gitu. Yang semua batu tu tak ada pasal-pasal lah tu. Kita bukan batu, kita wali. Wali lain, batu lain. Nah, kita tanya dia, dia buat batu, batu. Patung berhala, dia kata. Patung berhala. Kita tanya dia buat apa? Dia buat macam orang. Apa dia tak buat kayu? Patung berhala, betul patung. Tapi apa dia tak buat kayu? Dia buat orang. Apa dia buat orang? Dia buat tangan banyak, kaki banyak, macam-macam. Kena tanya dia. Jangan patung berhala batu gitu. Jadi apabila banyak tanya kan, dia pun tak boleh jawab. Jadi kesilapan dan kesamaran yang berlaku pada orang kita ini sebab ia tidak tahu kerusakan akidah orang Mekah. Sekadar dia duk fikir dengan kepala dia, orang Mekah kafir kerana semua batu.
yang berupa manusia. Dia tidak faham pun batu tu kiblat ya. Manusia yang dia ukir bentuk rupa tu adalah mewakili ruh yang dia suruh, seperti mana kamu suruh wali. Cuma kamu tak ambil batu, mu ambil gambar. Ribuh dalam beg. Lama-lama tepek dinding. Gambar yang sama, patung yang sama. Yang suruh hanya ruh itu yang kamu suruh. Tak ada gambar pun, patung. Bukan sama. Ada tidak guna patung, ada tidak guna gambar, dia guna salib. Palang. Semua kiblat belaka. Hak dia suruhnya ruh. Ruh Nabi Isa ni dia suruh. Bukan palang ni. Kalau kita duk katak palang ni, dia ambil palang lain pula. Dia bukan masalah palang, masalah kepahaman dia, ruh yang disuruh tu. Kiblat saja palang. Batu-batu ni kiblat tawajuh saja. Gambar-gambar hak tepek dini ni kiblat ruh tu nenek moyang saja. Bukan dia semua gambar ruh nenek moyang dia semua. Nah, supalah kat tu. Perkara yang sama. Jadi apabila dia mula memahami apa itu kesilapan yang berlaku pada orang Mekah dahulu, maka dengan mudah dia akan fahami bahawasanya apa yang dia buat ini sama. Nah, sama. Jadi di atas kesamaan itulah orang-orang musyrikin di zaman ini terus beriktikad dan terus melakukan amalan syirik. Sebab anggapan mereka, syirik mereka ini yang mereka buat ni bukan syirik. Hak orang Mekah buat syirik. Yang ni anggapan mereka perbuatan syirik, yang kita tuduh mereka buat amalan syirik. Dia kata ini bukan syirik. Syirik orang Mekah buat dulu. Yang ni syirik orang Mekah semua batu. Kita tidak syirik sebab kita suruh tok wali kita yang memiliki banyak keramat. Jawapan begini, sebab apa? Kerana tidak memahami akidah batil, akidah rusak Arab Mekah. Yang Nabi dilantik menjadi Nabi untuk ajak orang Mekah betul akidah dan kepercayaan. Maka dengan sebab tu dia telah terjerumus dalam lembah syirik ini sampai akhir hayat. Kalau kita tidak ajak dia mengaji Quran kan, boleh jadi beginilah nasib dia. Dan bahaya ini akan menimpa sesiapa saja. Minta seseorang itu tidak mantap dalam ilmu wahyu, maka berbagai-bagai fahaman-fahaman lain akan berlaku. Keempat, perbahasan mengenai syirik tentang ilmu. Ini sifat di mana? Syirik di segi sifat-sifat khusus Allah. Sifat khusus ini macam sifat ilmu. Bila dia merupakan sifat Allah, maka tidak boleh kita fahami sifat ini ada juga pada selain pada Allah. Sebab ilmu ini satunya sifat Allah, satunya ilmu yang kita guna sama kita. Syirik sifat ilmu apabila kita ambil sifat khusus ilmu yang ada pada Allah ni, kita pergi bubuh kepada selain pada Allah. Sifat-sifat khusus tentang ilmu dipanggil. Banyak sifat-sifat khusus tentang ilmu yang Allah sebut dalam Quran. Hak Allah sebut dalam Quran tu sifat khusus dia tu. Jangan duk tebing bubuh pada orang lain. Kalau tak mengaji Quran, kita tak tahu sifat khusus. Sebab ilmu ni kita guna sama-sama kita. Ini orang berilmu, Allah berilmu. Hak kita guna sama-sama kita. Ini bukan sifat khusus Allah. Hak sifat khusus Allah, Allah sebut dalam Quran. Tidak boleh faham ini sifat khusus yang ada pada aku. Kamu tak boleh guna sifat-sifat yang aku sebut dalam Quran ni kepada makhluk aku, siapa-siapa saja tak kira. Dia tak mengaji Quran, dia bubuh juga. Punah gitu. Jadi sifat khusus ni Allah sebut dalam kitab dia. Tak mengaji kitab dia, tak tahu lah kita. Jadi sifat yang bukan sifat khusus Allah, iaitu sifat ilmu yang kita guna sama-sama kita. Ini ulama mana yang banyak berilmu. Ini jahil yang tidak ada ilmu. Kita guna sama kita ilmu ni, tapi bukan sifat khusus. Sebab ilmu yang ada pada kita ilmu ata'i, ilmu yang diberi setelah kita cari. Ilmu yang diberi setelah kita cari dan diberi untuk kita dapat sesuatu. Bila kita dapat, kadang-kadang dikekalkan sampai mati, kadang-kadang ditarik balik. Mungkin diberi juga. Dulu ingat belaka ilmu,
Lah ni lupa berlaku. Gimana ilmu? Allah tarik balik sebab hak dia ni. Hak Allah Ta'ala ilmu zati dia panggil. Ilmu hak asal pada dia. Ilmu zati. Kita ilmu ata'i. Ilmu atas dasar pemberian. Kadar tertentu dengan sebab ikhtiar tertentu. Dan dia beri, dia boleh tarik balik. Nah, dulu dia jahil. Lepas tu dia pun berilmu. Siapa bagi? Allah bagi. Sebab apa dia cari? Macam kita dulu belum ngaji daurah tafsir, kita jahil. Kita cari dia dalam majlis ilmu ini. Lalu kita dapat tahu siapa yang bagi. Allah bagi. Kita cari. Waktu hak bagi dah ni pun dia duduk sama dengan kita. Tengok keadaan. Kalau kita bersyukur dah hargai, ilmu ni akan dikekalkan hingga mati. Kalau kita tidak bersyukur, tidak menghargai, lama-lama hilang gitu juga. Dia tarik balik. Ini ilmu sama-sama kita. Dan kita guna lafaz ilmu. Dan dua-dua ni lafaz Arab, bukan lafaz Melayu. Ilmu tak ada dalam lafaz Melayu. Ilmu diambil daripada lafaz Arab. Ain, lam, mim. Ilmu diambil daripada lafaz Arab. Lafaz kita sebenar tahu. Kalau tidak kita tengok buku kamus Dawai tu, kamu dia banyak kemudian benda dia kata. Sebab hak ni hak Arab ni. Hak ni hak Arab. Kita minta hak kita bagaimana? Jadi sifat syirik fil ilmu ni, mana syirik tentang ilmu, manusia tidak faham sehingga dia campur adukkan ilmu yang khusus pada Allah, dia campur pergi bubuh ada selain pada Allah. Maka berlakulah syirik tentang ilmu. Kalau dia mengaji kitab Allah, selamat dia. Sebab dia dah tahu ini sifat khusus Allah, ini sifat khusus Allah, ini ilmu-ilmu seperti ini sifat khusus Allah. Maka tak mungkin akan ada pada selain pada Allah. Sebagai contoh, ilmu ghaib. Ilmu ghaib. Ilmu ghaib ni khusus untuk Allah. Tahu perkara ghaib. Dan Nabi kalau tahu perkara ghaib, sekadar Allah bagi tahu je melalui wahyu. Tanpa wahyu tidak ada orang tahu perkara ghaib. Orang tidak Nabi mai mana dia? Ilmu ghaib juga. Mari pada bohong. Atau mari daripada bisikan jin. Ghaib bagi orang yang tidak ada hubungan dengan jin, bagi dia ia ada hubungan dengan jin, tidak ghaib apa. Sampai tahap dia boleh dengar bisikan-bisikan jin ni, mana dia berada dalam lembah syirik yang sangat dalam. Orang yang tidak ada dalam lembah syirik sangat dalam tak boleh dengar suara jin. Memang memuja sungguh, meletakkan jin Tuhan yang besar, barulah boleh dengar bisikan-bisikan yang kita setengah kata ini wali besar, dan dia adalah kufur besar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu ghaib adalah satu lafaz yang digunakan oleh Allah dalam Quran, milik Allah sahaja. Manusia dua, satunya khusus pilihan Allah itu Nabi, satunya orang biasa. Nabi pilihan Allah Ta'ala yang Allah sebut dalam Quran, Allah bagi kepada dia ilmu ghaib melalui wahyu. Maka dengan sebab wahyu dia pun tahu perkara ghaib yang sebelum ni dia tidak tahu. Lain pada Nabi, Allah tak nak bagi ilmu wahyu kepada lain pada Nabi. Jadi jika ada orang mengaku sedangkan dia tidak Nabi, mengaku ilmu ghaib, maka dia telah mengaku sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengaji Quran, kita tidak mudah terpengaruh dengan laungan-laungan yang menyesatkan. Dan ini berlaku di kalangan masyarakat kita ni. Oleh kerana itulah pengajian Al-Quran ini hendaklah diamkan, dipermudahkan supaya semua umat Islam yang mengaku dia Allah Ta'ala tu Tuhan dia kena tahu kitab Allah Ta'ala yang membicarakan sifat khusus yang ada pada Allah, termasuk ilmu, supaya manusia tidak diperbodohkan oleh orang-orang jahil lain tentang sifat-sifat Allah yang merosakkan. Tahu benda yang menyebabkan rosak, benda salah. Yang kelima, perbahasan mengenai syirik fi tasarruf. Syirik dalam kudrat dan kuasa. Syirik dalam kudrat dan kuasa. Jadi tasarruf ni Arab Melayu mengurus mentadbir ikuran daripada ada kuasa. Kalau tak ada kuasa yang tak boleh urus, dia tak boleh tadbir. Jadi mengurus dan mentadbir ni hasil pada kuasa yang ada pada dia. Jadi Allah sebut dalam Quran, kuasa yang ada pada dia adalah kuasa khusus yang mana orang lain tak ada.
Allah sebut ni sifat-sifat khusus ia ada pada Allah di segi tasarruf, di segi kuasa. Janganlah wahai hamba-Ku kamu bubuh sifat ni kepada makhluk-makhluk aku yang lain. Jangan bubuh. Kalau kamu bubuh, kamu telah melakukan syirik fi tasarruf, dia panggil. Apa sifat kuasa Allah? Jadi kita akan baca sifat tasarruf itu. Yang keenam penutup mengenai tauhid dalam adat dan uluhiyah. Adat, tauhid dalam melakukan apa-apa dalam kehidupan dan budaya, tauhid dalam ibadat. Uluhiyah ni ibadat. Jadi ini 6 perkara dalam masalah ilah. Muka surat 3, kepentingan masalah ilah, kepentingan perbahasan ilah. Penting tak penting kerana seluruh Nabi dan Rasul, bermula daripada Nabi Adam, manusia yang pertama, sehinggalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesemua Nabi ini, perkara yang pertama, perkara pokok yang akan disampaikan oleh mereka ialah mengenai mengesakan ilah. Ialah mengenai mengesakan ilah, menerima keesaan ilah. Yakni selain daripada zat yang bernama Allah, tiada pun suatu zat lain yang layak mengambil tempat ilah ini. Nah, terdapat sekurang-kurang dua tempat dalam Al-Quran menyebut tentang ilah secara jelas. Sekurang-kurang ni dua tempat hak sebut tentang ilah secara jelas. Tentang ilah ni perkara pokok bagi seluruh Nabi. Seluruh Nabi, orang yang dipilih jadi Nabi ni, perkara pokok hak dia kena wayak kat orang ilah, di segi mentauhidkan ilah. Sekurang-kurangnya dua tempat Allah sebut dalam Quran, melalui ayat Quran ni, seluruh Nabi. Lepas tu seorang-seorang Nabi pula. Hak banyak sekali Allah sebut Nabi kita sendiri, Nabi untuk kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah orang yang mengaji Quran didengar, dia diperdengarkan berkali-kali sehingga habis Quran ni. Maka sebab itulah, oleh kerana berulang-ulang dengar perkara-perkara walaupun lafaznya berlainan, makna yang sama, menyebabkan hati seseorang itu kuat. Dan setelah dia bertalaki mengaji dengan faham gini, dia baca sendiri pula. Habis Quran macam sahabat Nabi yang ngaji dengan Nabi sekali dua kali lah. Tapi dahin dia baca seminggu sekali khatam. Dia baca tadabbur. Dia tidak baca kita cari pahala gini. Sahabat Nabi baca seperti Nabi baca. Dia tunggu habis-habis. Bukan cari pahala, dengan tadabbur. Sebab itulah keluar bila dah sahabat, aku lebih suka baca Quran surah Baqarah dengan tadabbur daripada baca biasa sampai habis Quran 30 juzuk. Sebab baca tadabbur adalah baca cara Nabi aku. Baca habis gini-gini, baca kamu tidak mengaji dengan Nabi. Mu tak apalah ngaji, tidak ngaji dengan Nabi. Mana tabi'in ini yang ngaji dengan sahabat. Dan boleh dia Quran dia baca 3 hari khatam Quran, sehari khatam Quran. Jadi sahabat orang ngaji dengan Nabi kata, aku lebih suka baca surah Baqarah dengan tadabbur daripada baca 30 juzuk tanpa tadabbur. Sebab baca dengan tadabbur ni adalah baca cara Nabi. Apa makna tadabbur? Baca dengan menghayati makna. Baca dengan menghayati makna yang telah dipelajari dan telah dimengertikan. Jadi orang tak mengaji, dia nak tadabbur kat mana? Nah, tak nak tengok terjemah dah lah. Jadi kalau tak mengaji masalah ilah ni, tengok terjemah pun tak tahu mana. Sebab dalam masa yang sama dia pun wa amal syirik juga. Jadi tak ada apa bagi orang tak mengaji. Sahabat Nabi, perkara ilah ni suatu kepahaman dia. Sebab tu apabila Rasulullah ajak kepada la ilaha illallah, dia terima, dia faham sungguh. Dan setiap ayat-ayat Quran yang bertalu-talu datang dengan la ilaha illallah ni, dia boleh menerima sebab dia faham. Kita tidak. Kita kena ambil satu masa pula ayat. Pada orang Melayu ni, ilah ni gini. Seperti hari ni lah. Sehingga bila kita mula memahami, masa kita baca dengan tadabbur dan kita ajar balik pada orang lain dengan tadabbur, di situlah akan melahirkan sesuatu kepada kita. Ayat
pertama yang kita nak baca, wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Kami tidak pilih sebagai utusan sebelum kamu wahai Muhammad mana-mana rasul pun. Min dan tanwin, min dan tanwin. Rasulin, tanwin. Tanwin bermakna nakirah. Nakirah memberi makna umum. Semua. Kalau kata rasulan sudah memadai, wa ma arsalna min qablika rasulan sudah memadai untuk memberi makna umum. Sebab di tanwin itu bermakna umum dah. Tapi didatangkan dengan min, mentakkidkan umum dia panggil dalam bahasa Arab. Sungguh-sungguh semua rasul tak terkecuali. Bagaimana bahasa kita nak terjemah tu? Ikut balaghah Arab tu kita carilah. Mana rasulah sendiri tanwin tu makna nakirah bermakna umum dah. Tapi apabila kita datangkan lafaz min, dia panggil takkid lil umum. Memberi kekuatan kepada umumnya rasul ini, tidak terkecuali, tidak terlepas siapa-siapa bila dia dilantik menjadi rasul, maka kami akan memberi wahyu kepada dia. Hak paling penting sekali dalam banyak-banyak, la ilaha illa ana fa'budun. Mun ajaran ni dulu. Mana-mana rasul tak kecuali. Dalam banyak-banyak wahyu, hak ni haklah akan beritahu. Lepas tu cara-cara beribadah. Apabila mereka boleh menerima tidak ada ilah melainkan Allah, maka mereka bersedia untuk taat. Ya Allah, ajar kita nak taat lagu mana? Jenis ibadat kau, jenis resam kau, jenis budaya kau, ajar belakang. Kita boleh ikut lah. Maka semua syariat-syariat bila diajar mereka terus ikut. Tidak ada yang menghalalkan mereka daripada neraka. Sebab ilah tu yang mereka fahami. Surah Anbiya. Ayat seterusnya, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sini rasulan. Dan sesungguhnya kami telah lantik bagi setiap umat rasul masing-masing. Kami sesungguhnya telah lantik bagi setiap umat rasul masing-masing. Dan kami arahkan pada rasul itu setelah dilantik supaya beritahu antafsiriyah sini, supaya rasul itu beritahu kepada kaum dia, ubudullah, hei kaumku semua, kamu semua hendaklah beribadat kepada Allah sahaja. Wajtanibut taghut, dan kamu semua hendaklah menjauhi taghut. Taghut apa saja yang disuruh, roh nabi, roh wali, malaikat dan jin dan lain-lain. Sebab taghut maknanya ma'ubida min dunillah. Apa saja yang disuruh, apa saja yang dipuja selain daripada Allah, Arab kata taghut. Sehingga kalau tidak pak ni pun cara lain. Contoh ni, Allah laungkan kalimah melalui seorang muazzin, Allahu akbar, Allahu akbar 4 kali ajak sembahyang asar. Kalau ada orang duk main lagi, maka dia dikira memuja selain pada Allah. Tak kira apa. Allah ajak mari, manusia tidak boleh mari, dia duduk buat satu perkara lain. Maka apa yang dibuat dengan tidak datang tanpa alasan syariat, maka dia dikira puja selain pada Allah. Tak kira apa saja, kecualilah dia ada keuzuran syariat. Mana dia tak boleh mari apa? Kerana ada keuzuran syariat, maka dia tidak dikira puja selain pada Allah. Tapi kalau tidak, maka apa yang menghalalkan dia untuk mari, benda tu taghut dia panggil. Gapa dia tak kira. Ma'ubidah, apa saja yang dipuja. Hak sepatut puja Allah, dia tidak puja, dia puja benda lain. Benda lain itu umum. Bukan wali nabi saja, bukan malaikat jin saja, apa saja. Ma'ubida min dunillah, apa saja yang manusia puja sehingga mereka tidak puja Allah, maka itu dia panggil taghut. Lafaz dia dalam tafsir. Jadi Nabi akan beritahu pada umat, wahai umat, sembahlah ke Allah. Lebih-lebih lagi masa dia ajak kamu sujudlah. Dan tinggallah segala-gala taghut. Yang mana kalau pergi untuk puja dia, tidak puja Allah, jadi taghut dia tu, benda tu. Yang kedua, kitab-kitab wahyu daripada langit juga menyebut tentang ilah.
Dia sebut tentang ilah ni sebagai suatu keutamaan. Kita nak tahu kitab wahyu dulu, nak beli Kedah tak ada. Mana nak tahu? Macam kita Taurat, bunyi ya kita Taurat tak je tengok belakang lagi ni. Kalau tengok apa lesu ya, bukan original Taurat. Kita pernah pergi satu hotel singgah, kerana kamu tu kena buti situ. Tak terpaksa buka sorok kitab Bible bahasa Melayu Jawi. Mana kita Injil lah, Melayu Jawi pula. Buka sorok nak jumpa Quran tak ada. Kalau ada terjemah Quran, nampak juga Quran pun ada, biar sendiri duduk sekali dua. Tak ada. Mereka sangat prihatin untuk mewujudkan pahaman mereka biar ada di mana-mana. Kalau duduk saja tu pada duduk lilah-gilah mari baca kitab kita, mudah-mudahan jadi orang kita. Fikirnya buat dia. Ya. Fikirnya buat dia sebab bila orang mari sini kan, tak kira. Negara tu bukan negara Nabi Isa. Negara lain suka takak. Ibu bos itu. Jadi kita tertanya-tanya, kita daripada wahyu yang ada beritahu masalah ilah, mana? Tak ada kata kita ni nak jumpa kitab Taurat Injil pun payah dah. Kalau ada tu hak yang mereka buat sendiri, tidak original, payah. Rahmatullah kitab-kitab lain. Nak cari mana? Cari dalam Quran. Sebab kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Injil ni Allah ringkaskan bubuh dalam Quran supaya umat akhir zaman Taurat pun dia boleh tahu. Supaya akhir zaman ni hak ikut Nabi Muhammad SAW, Injil pun dia boleh tahu walaupun tak ada mengaji pun. Sebab Allah sebut dalam ni kesimpulan dan khalasah, ringkasan-ringkasan penting yang ada dalam Taurat Injil yang patut tahu bagi pengikut Nabi Muhammad SAW. Dalam Quran kita ada belakang. Sehingga Quran kita ni lah boleh menjadi pengukur originalnya Injil yang ada pada dia, originalnya Taurat yang ada pada dia, Quran kita. Tak? Dia tanya macam mana awak kata tidak betul? Sebab Quran kami memberitahu begini Injil sebenar, begini Taurat sebenar, ini cara-cara sebenar. Jadi tak ada seperti Quran kami. Sebab Quran kami neraca daripada Allah Ta'ala ni. Kamu boleh ubah suai, tidak ada jaminan. Kami Quran sudah ada jaminan, tidak boleh ubah suai daripada Allah Ta'ala. Jadi hak duduk dengan kami ni neraca, pengukuh Quran segala-gala dalam poket kita. Cuma kita tak ngaji ya, masalahnya. Jadi apabila kita belajar, duduklah ketubak ke, jumpa dengan siapa-siapa ke, apa tu baik Quran kita ni, kita Injil begini dia kena ada, ni dia kena ada, ni dia kena ada. Mana boleh ada Injil lagu ni? Tidak boleh. Jadi segala-gala kitab yang disebut tadi sebenarnya sudah ada dalam Quran. Sudah ada Al-Quran. Sekurang-kurangnya 3 tempat dalam Al-Quran menyebut tentang perkara ini. Tentang perkara kitab-kitab sebelum ni semua tauhid belaka. Jadi mana-mana kitab langit yang dipegang oleh manusia yang tidak membicarakan tauhid atau bertentangan, bercanggah, bukan kitab Allah. Bukan kitab Allah. Sebab itulah kita nak betul kitab orang tulis pun mudah. Quran ni nak agama Islam. Apa pahaman ni? Bapa tak suka Quran. Dia kena suka Quran kalau agama Islam. Ini tak suka Quran ni. Ni ayat mana pula ni gini? Mana apabila makna bertemu dengan makna yang kita pelajari dalam Quran kita, bermakna kitab tak betul atau silap tulis, boleh betul balik. Sebab Quran dalamnya segala-gala, tibyanan likulli syai', penjelasan segala sesuatu yang ada hubung kait dengan kitab, dengan agama. Alif lam ra kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir alla ta'budu illallah. Alif lam ra, inilah sebuah kitab yang disusun ayat-ayatnya dengan rapi, kemudian telah dijelaskan secara terperinci daripada sisi zat yang bernama Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi isi kitab itu memberitahu alla ta'budu illallah, alla ta'budu illallah. Ini Quran. Nabi Musa pula Taurat dia. Wa ataina Musa al-kitab, kami juga telah kurniakan kepada Nabi kami Musa kitab Taurat.
Wa ja'alnahu, dan kami telah jadikan kitab Taurat itu hudan, ilmu petunjuk. Nak tahu benar atau salah, nak tahu hak atau batil, maka kitab Taurat lah ilmu petunjuk. Cuma ilmu petunjuk ni li Bani Israel, untuk Bani Israel, bukan untuk umat Muhammad. Cuma dalam kitab Taurat tu perkara pokok ialah alla tattakhidhu min duni wakila, jangan sekali-kali kamu wahai manusia menjadikan pergantungan dan perlindungan selain daripada aku. Tak kira nabi ke wali ke malaikat ke jin ke, tak kira. Jangan kamu semua menjadikan pergantungan perlindungan selain daripada aku, untuk disuruh dan dipuja. Mana di bawah ayat ni ada huraian yang cukup mantap, yang cukup sempurna. Ia akan beri penjelasan kepada kita tentang apa maksud wakilah. Jadi Taurat dah ada, Quran dah ada, ini pula, ini semua kitab. Surah Anbiya. Amittakhadhu min dunihi aliha, patutkah mereka berpegang, menyeru dan memuja selain pada Allah banyak ilah? Alihah ni jamak bagi ilah. Ilah ni sah, ilahan dua, alihah ni jamak, banyak. Nabi pun ilah, jin pun ilah, malaikat pun ilah. Bila banyak dia panggil alihah. Banyak ilah, banyak doa ilah. Patutkah mereka berpegang selain daripada Allah banyak ilah-ilah lain juga? Hak sepatut Allah Ta'ala. Salah ke? Salah. Jadi kita tanya dia, salah perkara ni, sebab Allah Ta'ala kata ilahnya hanya dia. Jadi tanya dia, qul, katalah pada mereka yang banyak ilah ni, hatu burhanakum, tolong bawa mari dalil wahyu yang ada bersama kamu yang mengatakan boleh banyak ilah. Allah ajar kepada kita hamba semua sekali, tanya dia, hatu burhanakum, tolong bawa mari dalil dan bukti kamu yang mengatakan boleh dipuja banyak benda, tidak hanya Allah Ta'ala. Hadza dzikru man ma'i, mengatakan ilah yang Maha Esa sahaja tidak banyak, ini adalah Quran yang ada bersama aku, wa dzikru man qabli, dan Quran dan kitab sebelum aku. Quran hak bersama aku pun nak ilah saja, ilah itu Allah saja, dan wa dzikru man qabli, dan kitab wahyu sebelum aku, semua sekali. Hafiz Ibnu Katsir kata wa dzikru man qabli ialah al-kutubul mutaqaddimah, kitab-kitab yang terdahulu. Nah, kitab-kitab yang terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah Ta'ala sebelum Quran. Semua sekali ala khilafi ma taqulun wa taz'umun, menyalahi apa yang kamu katakan, apa yang kamu sangkakan. Yang kamu katakan boleh suruh ilah banyak, yang kamu faham dengan faham yang salah tu boleh puja banyak, tidak nanti Allah saja. Yani fa kullu kitabin unzila, setiap kitab yang pernah diturunkan, ala kulli nabiyyin ursila, ke atas setiap nabi yang diutuskan, natikun, semua menutur dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah melainkan Allah juga. Jadi hak kata banyak ilah ni kitab mana? Sebab semua nabi, semua kitab begini belakang. Jadi merakumi semua kitab-kitab terdahulu. Oleh kerana kitab-kitab terdahulu ni untuk umat-umat terdahulu ni tidak zahir zaman kita ni. Nak cari pengikut Nabi Ibrahim lah ni tak jumpa cari dah. Nah. Jadi hak adanya Taurat Injil, Yahudi ada, Nasara ada. Hak ni banyak. Jadi kerana itulah Taurat Injil banyak dibicarakan dengan cara jelas. Kerana golongan-golongan yang masih berada pada zaman akhir zaman ni, golongan-golongan ni paling banyak. Sehingga pokok semua berhala pun jadi Nasara. Sebab Nasara ni bukan saja dia memuja Nabi Isa, dia suruh orang lain puja Nabi Isa. Berlainan dengan Yahudi. Yahudi pilih dulu juga. Dia tidak suka sangat orang ikut dia. Tapi kalau nak ikut kat mari ya, Yahudi. Nah, jadi oleh kerana banyak sangat golongan dua ni pada akhir zaman ni, zaman kita ni sampai kiamat, oleh kerana tu Yahudi Nasara banyak dituturkan dan penjelasan lebih detail dihuraikan berbanding kitab-kitab lain, sebab puak-puak dia tak ada.
Tolak Yahudi Nasara, nak tanya kita mana orang yang beragama daripada langit. Ialah langit tak ada. Cari-cari tak jumpa. Oleh kerana itulah rekas seperti ini dah sudah memadai sebagai bukti. Rekas seperti mana zikru man qabli, kitab-kitab terdahulu sebelum aku pun natiqun bi annahu la ilaha illallah, bertutur mana membicarakan perkara pokok ialah la ilaha illallah. Itu secara umum. Kemudian ayat yang kita nak baca ni penjelasan pada Nabi masing-masing lah. Mula-mula Nabi kita, perkara pokok yang dibicarakan oleh Nabi besar Muhammad SAW untuk umat akhir zaman kita semua. Ayat 110 surah Kahfi. Surah Kahfi ni permulaan dia patut hafal, akhir dia patut hafal. Kalau boleh hafal belakang. Tak boleh pun permulaan dia, akhir dia. Nah, hafal sehingga kita boleh menghayati makna dia. Sebab memberi kekuatan di segi akidah. Makna yang ada dalam surah ni boleh jadi satu pemula kaedah pada kita. Boleh pakai hak sama. Kalau nak hafal semua tu lebih baiklah. Tidak pun akhir surah Kahfi, tak, awal surah Kahfi. Sebab ada riwayat mengatakan sunat pun. Atau apa dia buat semaya sunat. Jadi ingat tak mau. Ini di antara ayat. Cuma surah Kahfi ni dia banyak ni lah 110. Jadi kita ambil sejumlah ayat yang nanti kita belajar tu. Nanti kita belajar surah ni, kita akan beritahulah daripada mana kita hafal. Seolah dalam ayat akhir surah Kahfi ni macam satu peraturan lengkap untuk digunakan pakai kepada sesiapa saja tentang akidah. Susunan lengkap. Dia ada beberapa dalam Quran ni, ya, apabila kita ingat jadi mudah kita nak guna bila-bila masa. Termasuk ni. Jadi wahai Muhammad, beritahu kepada umat. Qul sini wahai Muhammad, beritahu kepada umat. Arahan Allah pada Nabi kita. Innama ana basyarum mithlukum. Sesungguhnya aku sebenarnya manusia biasa seperti kamu. Perkataan basyarum mithlukum ni menafi ke Tuhan. Sini. Basyarum mithlukum ni makna yang ada padanya menafi Nabi ni memiliki sifat Tuhan. Basyarun manusia yang berkulit gini, dia tidak nur, dia tidak cahaya. Basyar mana? Mithlukum, seperti kamu. Kamu siapa dia? Orang musyrik Mekah. Khitab sini dihadapkan khitab ini kepada orang Mekah. Ya Nabi kacak dengar dia. Aku ni manusia seperti kamu. Nisbah pada manusia badan seperti kamu, bukan seperti yang lain. Jelas bagi kita. Maksudnya Nabi manusia. Tapi bagi orang tak mengaji ayat ni, Nabi bashar, laisa kal bashar. Dia kata, dia kata Nabi manusia tapi bukan sebarang yang manusia. Bahkan Nabi bashar separuh, nur separuh. Penuh akidah. Dia buat lagu pula pasal akidah penuh dia. Basyarul laisa kal bashar. Kita dengar kalimah-kalimah seperti ini berdiri bulu roma. Betapa dahsyatnya kalimah-kalimah nasyid ni bertentangan dengan ayat Quran. Seandainya orang sebut tu berserta berakidah seperti itu, maka murtad dan kufur lah ia. Sebab Iraqi telah memberi fatwa, sesiapa yang mengatakan Nabi bukan bashar, kufur dan murtad, kerana dia telah menolak ayat ini. Menolak ayat Quran. Tak anti banyak. Hak ni tolak surah ni kufur. Cabut hukum dia kerana dia tak percaya pada kitab Allah, walaupun sikit banyak ni. Al-Wali Iraqi ni guru pada Hafiz Ibn Hajar, waktu keluarkan fatwa. Jadi beritahu Muhammad, sesungguhnya aku manusia biasa seperti kamu juga di segi tubuh badan. Aku ada mata, aku ada telinga, aku ada tangan kaki. Nah, kalau kira tubuh badan kat serupa kita semua. Cuma bezanya aku Nabi, kamu tidak Nabi. Itu beza. Yuha ilayya, diwahyukan kepada aku secara langsung. Jibril wahyu pada aku. Kamu semua kena terima wahyu pada aku. Sebab umat. Kamu tidak dipilih. Tak apa, tak ada pilih pun, boleh masuk syurga juga.
Walaupun Nabi Jibril tak bagi wahyu pada kamu, tak apa, ambil ngaku, mana gitu. Jadi yuha ilayya ni membezakan. Diberi wahyu kepada aku secara langsung melalui Jibril. Manakala kamu pula ambil wahyu daripada aku secara mengaji, secara talaqi. Lepas tu Allah beritahu kepada kita semua melalui ayat ini, wahai Muhammad, ayat juga. Wahyu banyak 30 juz Al-Quran. Hak penting sekali, annama ilahukum ilahun wahid. Hak penting sekali. Nak baca Quran 30 juz ni gam dia, hak penting sekali. Ialah annama ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya ilah kamu ilah yang satu itu saja. Tidak ada banyak. Apabila ada hak ni, mulailah wujudlah ketaatan yang sebenar, wujudlah kepatuhan yang sebenar. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih, maka sesiapa saja yang menaruh harapan untuk bertemu dengan Allah di syurga, tak segi kenapa, falyamal amalan salihah, maka dia buatlah amal-amal soleh di atas akidah yang ada itu, sebanyak mungkin, sebaik-baik mungkin. Tapi dalam masa buat amal soleh itu, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali dia mensyirikkan Allah Ta'ala dalam ibadat dengan apa-apa benda pun. Sebab bila berlakunya syirik, gugur dan lenyap segala amalan, jadi hanyut, jadi tidak diterima, terbatal, tidak sah. Ini salah satu ayat daripada ayat-ayat yang patut dihafal untuk dibaca sentiasa. Itu untuk Nabi kita lah, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya Nabi Nuh, baca sendiri. Lepas tu Nabi Hud, baca sendiri. Nabi Lut, Nabi Ibrahim. Cuma Nabi Ibrahim ni oleh kerana dia ada pertalian kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikut saluran anak Ismail. Nabi Musa, Nabi Isa saluran Nabi Ishaq, keturunan nasab. Jadi kita baca, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi. Ini nak ayat pada kita, Nabi Ibrahim usaha ikhtiar supaya ayah dia terima tauhid, tapi ayah dia sampai mati syirik. Tak boleh buat apa. Tak boleh buat. Akidah ni juga pilihan. Nabi adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang, kasih belah yang sangat tinggi. Sebab itulah dia sanggup susah untuk siapa-siapa saja. Atas sebut kata manusia kan, dia sanggup susah pergi jumpa orang tu royak tentang tauhid, ajak beribadat dan taat setia. Maka begitu juga Nabi Ibrahim. Orang yang dia kasih pada orang jauh-jauh dia kasih, maka tentu sekali ayah dia paling kasih. Ayah dia sendiri, dia tidak naklah kalau ayah dia ni mati dalam neraka sama-sama, sedangkan ayah dia ni Nabi. Tapi Allah beritahu kepada kita yang baca Quran ni, tauhid adalah pilihan Allah. Apabila Allah tak say, tak kira dia pak Nabi ke anak Nabi ke, tetap tak akan jadi khabar. Mana dia tak say, alik Nabi memang dia ikhtiar. Jadi ayah dia ni dalam kitab tulis riwayat berbeza lah. Bukan sebarangnya dia buat patung, dia buat kiblat Tok Wali, kiblat. Mana begitu sekali kuat dia dengan faham syirik ni. Lalu dia kata pada dia, lima ya abati wahai, idh qala li abihi, dia kata pada ayah dia, ya abati wahai ayahku, lima ta'budu, kenapa kamu suruh ruh yang mana la yasma'u, dia tidak dengar apa, dia mati dah. Wala yubsiru, dia tidak tengok pun sebab dia mati dah. Bukan saja tidak dengar, bukan saja tidak tengok, wala yughni anka syai'a, tidak boleh memberi faedah dan menolong kamu sikit pun. Tak ada pasal-pasal musuh benda tidak ada. Jadi kamu bertepuk sebelah tangan, orang mati dah tak tahu pun. Kita saja duk faham gitu, duk faham gini. Ini salah satu kalimah yang digunakan oleh Nabi Ibrahim nak pujuk ayah dia yang telah kerosakan akidah. Sebab duduk dengan kaum yang faham sama, dan tak berjayanya Nabi Ibrahim untuk membawa ayah dia kepada beriman, sehingga dia tinggalkan daerah ini, pergi ke Palestin,
hal keadaan ayah dia tidak ikut dia, ayah dia halau dia, kita akan baca. Begitu juga Nabi Syuaib, begitu juga Nabi Musa, Nabi Yaqub dan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni dia ada cerita panjang. Tidak ada dalam Quran ni seindah cerita Nabi Yusuf lah. Sebab cerita Nabi Yusuf ni daripada awal surah hingga akhir surah. Cerita Nabi-Nabi lain selut saja. Cerita dia tak campur-campur. Nah, macam Nabi Musa tu di antara paling banyak sekali dalam Quran. Segala Nabi ni yang paling banyak Allah sebut dalam Quran, cerita Nabi Musa banyak sekali. Manakala cerita Nabi Yusuf pula sebut sekali ni ya, cerita dia tapi daripada awal hingga akhir Quran, daripada awal hingga akhir surah, hingga nama surah Yusuf. Ini salah satu. Yang ni Yusuf alaihissalam, ayah dia Nabi, itu Nabi Yaqub. Tok dia pun Nabi, iaitu Nabi Ishaq. Paknya dia pun Nabi, iaitu Nabi Ibrahim. Nabi bin Nabi bin Nabi bin Nabi, anak cucu Nabi. Ibrahim ayah dia kafir, tapi anak dia semua Nabi belaka, cucu Nabi, cicit Nabi. Sabar dia di atas keadaan ayah dia, dugaan Allah Ta'ala, Allah jadi anak dia, cucu dia, cicit dia Nabi belaka. Biar tak apa. Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang orang yang kita sayang tu tak boleh, Allah yang lain pula keberkatan, kesabaran dalam menyempurnakan kita Tuhan ni menyampaikan, mentamlikan ni. Kita kecewa kerana kita sedih di atas dia tak boleh terima, sedangkan dia yang kita paling sayangi. Tapi Allah Ta'ala takdir kita, menerima seadanya takdir Allah, redha. Tapi Allah balas di atas sifat Nabi Ibrahim, anak dia Ishaq Nabi, cucu dia Yaqub Nabi, cicit dia Yusuf Nabi. Ni cerita Nabi Yusuf. Dia duduk dalam jail, dalam penjara. Dalam penjara pun tidak menghalangkan dia daripada mendakwah seorang yang duduk dalam penjara untuk mentauhidkan Allah. Tidak menghalang. Duduk mana sekalipun, ajaklah siapa untuk mentauhidkan Allah. Jangan duduk saja. Jadi apabila panduan masuk dua orang, dia panjang cerita tu kita akan baca lah. Cuma kita baca sini. Sebelum kamu dengar takbir mimpi, tolong dengar sepatah daripada aku. Makna kalau orang ajak kita berbicara hal dunia, jangan tolak. Tapi sebelum kita memulakan perbicaraan kita dengan tentang dunia, beritahu dulu tentang agama. Sebab ini asal kita. Dengar sepatah dua daripada kita tentang agama, lepas tu nak cakap dunia panjang, cakap lagi lah. Tak ada masalah. Jadi apabila panduan itu minta supaya Nabi Yusuf takbir mimpi, maka sebelum tu dia kata, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sesungguhnya aku ni Nabi, aku tinggal di luar sana, aku tinggalkan di luar sana, sebab aku dah masuk jail dah ni, kaum yang tidak percaya lagi kepada Allah yang Maha Esa, dan mereka masih lagi engkar tentang akhirat. Kerana engkar tentang akhirat ni kerana tidak ingin mendengar wahyu. Sebab akhirat-akhirat ni datang daripada wahyu. Apabila tidak dengar wahyu, dia tak tahu akhirat. Dengan sebab tu engkar. Jadi di luar sana, kaum yang masih lagi tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman dengan arti kata yang sebenar, dan tidak juga percaya akhirat kerana tidak mendekati wahyu. Dan aku sendiri wattaba'tu millata abai, aku sendiri ikut millah tok nenek aku, tok nenek aku, yakni Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Jujur dulu, Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Jadi tok nenek aku ni Nabi belaka. Dan Nabi ni perkara-perkara penting yang ada pada dia ialah tidak syirik. Ini Nabi. Banyak sifat Nabi yang baik-baik, tapi yang paling penting, perkara yang paling penting yang kena ada pada Nabi, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidak pun di kalangan kami melakukan syirik pada Allah sedikit pun. Ini pokok kami, pokok Nabi. Zalika min fadlillah. Tidak syirik dalam akidah kami, pokok Nabi. Ini kurnia besar daripada Allah alaina, kat kami. Wa 'alan nas, dekat manusia lain pun kalau Allah Taala bagi gini dia tauhid yang tidak syirik. Tapi tidak ramai pokok Nabi dan pokok setia ikut Nabi saja yang tidak ada syirik. Walakin aktsaran nas la yashkurun. Akan tapi ramai manusia tidak berterima kasih pada Allah, guna nikmat Allah tapi tak sempat mengaji kitab Allah, sehingga dia tidak reti tentang Allah, malah tidak berterima kasih.
Hak Allah Ta'ala nak belaka. Duit nak, tu nak, ni nak. Tapi ilmu Allah tak kasih. Tidak berterima kasih. Allah beri, tapi ambil kat kita aku ni. Ni pun nikmat juga. Ambil. Daripada mu ambil kita aku, kamu boleh tahu aku lagu mana aku nak selamat dunia akhirat. Bukan dunia saja. Kalau ambil dunia boleh, akhirat tahu okay? Jadi tidak terima kasih. Hak lain ambil belakang ni tak sih. Tidak berterima kasih ni tidak menghargai nikmat wahyu dengan mengenepikannya, ambil perkara-perkara lain yang kurang berbanding dengan wahyu. Kemudian dia kata, ya sahibai sini, wahai dua orang banduan, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar khairun. Ya segitu. Arbab maknanya pujaan-pujaan batil. Ruh Nabi, wali, malaikat jin yang banyak-banyak itu kalau lebih baik, ataupun Allah yang Maha Esa lagi perkasa lebih baik untuk disuruh dan dipuja. Arbab maknanya ruh Nabi, wali, malaikat dan jin. Adakah arbab pujaan-pujaan batil? Pujaan batil mana pujaan yang tak sebenar, yang berbagai-bagai itu lebih baikkah, ataupun Allah yang Maha Esa, yang Maha Perkasa lebih baik untuk kita suruh dan puja? Tolong beritahu. Kemudian Nabi Yusuf kata lagi, hak kamu puja tu wali ke, nabi ke, malaikat ke, jin ke, ma ta'buduna min dunihi illa asma. Apa yang kamu suruh, apa yang kamu puja selain pada Allah Ta'ala itu, dia tidak lain dan tidak bukan sekadar nama sahaja. Nama Abdul Qadir Jalani, nama wali, nama tu, nama ni. Yang mana nama ni pun sama itu muha antum, ya kamu bubuh sendiri nama tu. Allah tak ajar. Kalau tidak kamu pun wa aba'ukum, datuk nenek kamu dulu bubuh nama. Mu bubuh nama, mu beri sifat pada dia, mu pun suruh dia. Ni wali Abdul Qadir Jalani. Sifat dia boleh dengar, boleh bawa perkara kita pada Allah. Bubuh juga. Lepas tu kita pun tak suruh dia. Mu belaka. Samaitumuha antum wa aba'ukum. Kamu bubuh nama, kamu bubuh sifat, kamu pun suruh. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tidak menurunkan sebarang bukti dan ajar satu ayat Quran pun, satu wahyu pun untuk perkara ini. Mereka kamu lah kau ni. Jadi masyarakat ramai-ramai gini belaka. Apalah jadi gini. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah keputusan melainkan milik Allah. Nak selesai masalah, keputusan duduk dengan Allah Ta'ala. Nak menyempurnakan hajat, keputusan duduk dengan Allah Ta'ala. Bukan duduk pada apa yang kamu suruh. Dia apa ada kamu reka sendiri ni. Allah Ta'ala itu, ia keputusannya di tangannya. Keputusan adalah genggaman dan keputusannya mengarahkan kita semua hamba-hamba ini, alla ta'budu illa iyah. Kamu semua jangan seru, kamu semua jangan puja melainkan dia sahaja. Nak selesai masalah, dia sahaja. Nak menyempurnakan hajat kecil besar, dia sahaja. Zalikad dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, pegangan dan cara hidup yang lurus. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi ramai manusia tidak faham, tidak mengetahui perkara sebenar seperti ini. Kemudian cerita Nabi Isa, kita akan baca dalam ayat Quran surah Maidah. Kemudian cerita Nabi Ilyas. Oleh kerana boleh jadilah pengikut Nabi Isa majoriti penduduk dunia selepas pada Islam. Mana kita ni dengan orang Kristian ni beragama sampai kiamat ni, bagi tarik orang, bagi ramah sampai kiamat. Apa kan dengan dia? Imam Mahdi akan ada orang. Nah, dah semua ni dalam kitab hadis, ramalan-ramalan tepat daripada Nabi SAW. Tapi perang-perang lama-lama ikut kita juga. Buat Nabi SAW semua tak ada lagi lah Kristian, semua Nasara jadi Islam belaka. Tinggal Yahudi saja regi lagi. Jadi Islam dan Nasara yang telah masuk Islam gabung lawan Yahudi, yang dipimpin oleh Dajjal. Sehingga Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa, dan hanya ada Islam saja zaman itu. Kemudian apabila habis umat Islam zaman itu, maka bermulalah saat-saat akhir kiamat. Bermakna satu hari nanti suatu perkara yang besar akan berlaku. Besar akan berlaku ikuran daripada apa yang Allah sebut dalam Al-Quran.
mana pejuang-pejuang tauhid terdiri daripada Imam Mahdi dan Nabi Isa ini tetap akan didahirkan pada akhir zaman sebelum kiamat. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Isa sangat banyak kerana ramah pokok dia. Allah Ta'ala sebut tentang Nabi Musa, cerita Nabi Musa sangat banyak kerana kehidupan umat akhir zaman seperti mana umat Nabi Musa. Kehidupan umat akhir zaman ni seperti mana umat Nabi Musa. Sebab Nabi Musa ni bukan dia ajak orang kafir masuk Islam, bukan dia ajak orang Islam dah kepada agama Islam. Ini Nabi Musa. Jadi kita akan baca dengan cara jelas dan panjang, lalu kita akan dapat faham mana tarbiyah orang kafir masuk Islam satu perkara, tidak payah mana tu. Tarbiyah orang Islam kepada Islam sebenar pun satu perkara. Ini payah sikit, payah sikit. Dan kita akan baca dalam surah Baqarah dan surah lain. Oleh kerana itulah ketiga-tiga ayat ini datang untuk Nabi Isa. Kita baca sendiri. Kemudian ayat ke-12 Nabi Ilyas. Jadi 12 orang Nabi yang berbeza-beza zaman dan berbeza-beza kaum masing-masing di zaman masing-masing ini didapati sama dalam bentuk penyampaian risalah, dalam menyeru kaum kepada tauhid. Semua menyeru mengesahkan ilah, semua mengajak mentauhidkan Allah. Ketiga, kesabaran. Kita sambung insya-Allah lepas maghrib. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda, waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah.